Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah Ustaz harap mudah-mudahan semua sentiasa sihat, dilindungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, kita baca doa ringkas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita ulang kaji dalam pelajaran tajwid pada muka surat 8. Tengok pada buku teks masing-masing, muka surat 8, iaitu tajuk Izhar Syafawi. Baik, tengok nombor 1, pengertian Izhar Syafawi. Ia berlaku apabila mim mati ataupun mim yang berbaris sukun bertemu dengan huruf selain daripada huruf ba dan mim. Iaitu selepas huruf mim mati itu, dia bertemu dengan selain daripada huruf ba dan mim. Huruf alif, ta, sa, jim, ha, kha sampailah hamzah dan ya, kecuali ba dan mim. Baik, itu yang pertama. Kemudian huruf tersebut mestilah berbaris di dalam satu atau dua kalimah. Jadi huruf yang selepas mim sukun tu, mim mati tu, huruf itu maksudnya huruf kedua tu mestilah berbaris. Berbaris, dia ada baris lah, ada baris di atas, dia jadi contoh huruf ta dia akan jadi ta kalau baris bawah, jadi ti kalau baris depan dia akan jadi tu. Baik, di dalam satu atau dua kalimah. Mungkin mim dan ta tu bertemu dalam satu kalimah yang sama ataupun kalimah yang berlainan. Kalimah ni maksudnya perkataan. Okey. Kedua, huruf izhar syafawi. Kita tengok pula huruf-huruf izhar syafawi yang dikatakan selain mim dan ba tu. Huruf izhar syafawi ada 26 huruf, iaitu ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Baik, pasal apa huruf dia banyak sangat? Itulah huruf dia. Sebab dia kata huruf dia selain mim dan ba sahaja. Jadi inilah huruf dia. Okey, baik. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Kaedah bacaan hukum izhar syafawi. Okey, tadi kita tahu dah izhar syafawi itu apa dia? Apa huruf-huruf dia, apa pengertian dia, kan? Jadi sekarang macam mana pula cara kita nak baca? Bacaan izhar syafawi hendaklah dibaca dengan diizharkan, yakni maksudnya dijelaskan mim mati pada makhrajnya. Kita kena baca mim tu bagi jelas, tak perlu dengung. Dia dua je dalam tajwid ni. Kalau tak dengung, jelas. Tak jelas, mesti dengung. Dua benda. Jadi di sini kita tak perlu dengung. Kita kena jelas. Okey. Kadar bacaannya ialah jelas tanpa dengung. Yang Ustaz beritahu tadilah. Baca tanpa dengung. Okey, baik. Faham lah. Mudah saja. Pertama, kita kena ingat apa itu izhar syafawi. Iaitu mim bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Bertemu tu maksudnya ada huruf selepas dia tu bukan mim, bukan ba. Kemudian bacaan dia jelas, kena baca dengan jelas. Kemudian kadar bacaannya ialah tak perlu dengung. Okey. Baik. Tengok pada muka surat seterusnya. Contoh izhar syafawi. Cara baca dia nak bagi contoh untuk sa. Summa yumitukum, summa. Summa yumitukum, summa. Kita tak baca summa yumitukum, summa. Tak. Kita baca kum tu jelas. Summa yumitukum, summa. Kemudian untuk dal, lahum darun, jim, lahum jannatin, zal, ja'akum zikr. Untuk ha, alaikum hujjah, ra, bi amrihi, bi amrihi. Kita tak baca bi amrihi. Salah kita kena baca bi amrihi. Kemudian tas untuk kha, tas'aluhum kharaja. Untuk zai,
Ini quluhum. Okey, kalau tak silap ustaz dalam Al-Quran dia qulubuhum zairun lah, tapi tak apalah. Ini quluhum zairun, mungkin kesilapan. Okey. Mungkin kesilapan pada typing tu. Okey, tengok muka surat seterusnya untuk sin. Yamsashum su. Ustaz matikanlah baris hujung sekali sebab kita berhenti kan. Ta idhibtum tayyibah. Kemudian untuk shin wujuhakum ni bukan wujuhikum nah. Wujuhakum syatrah. Untuk za wa antum zalimun. An tu ustaz dengung sebab dia ikhfa, jadi mim tu jadi izhar syafawi. Jadi di situ jelas wa antum zalimun. Kemudian untuk sad kuntum sadiqin. Untuk ain walahum adab. Dad au amdi. Untuk ghain absarahum ghishawah. Kemudian muka surat 12 untuk fa wa yamdudhum fi. Kemudian untuk nun qataltum nafsa. Nampak dia tum nafsa. Kita jelaskan mim yang mati tu. Qataltum nafsa. Tak perlu qataltum. Tak payah nah. Kemudian untuk qaf alaihim qamu. Untuk waw minhum wa nahnu. Untuk kaf wahum kuffar. Untuk ha annahum humu. Untuk lam fahum la taqilun. Untuk ya tu'yanihim ya'mahun. Okey, itu sebahagian daripada contoh-contoh bagi huruf izhar syafawi. Baik. Sekarang kita masuk kepada latihan. Tengok buku teks yang sama pada muka surat 15. Tengok latihan 4. Pertama, kamu kena tuliskan betul bagi perkataan yang benar dan salah bagi pernyataan yang tidak benar. Ustaz tolong baca sebab ustaz baca ni sebab takut kamu tak keliru dalam sudut nak baca. Jadi ustaz tolong baca. Yang pertama, izhar syafawi berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Betul atau salah? Yang kedua, huruf izhar syafawi ada 26 huruf. 3. Huruf izhar syafawi ialah mim dan ba. Kemudian 4, qulubuhum wa idza adalah salah satu contoh izhar syafawi. Kalau betul tulis betul, kalau salah tulis salah. Kemudian kaedah membaca izhar. Kaedah membaca izhar syafawi ialah wajib diizharkan mim mati daripada makhrajna tanpa dengung. Betul atau salah? Okey, baik. Kemudian kita buat lagi latihan. Tengok dalam buku aktiviti muka surat 6. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong. Tengok pada muka surat 6 buat di situ. Sebab ini berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ini. Okey, dia punya jawapannya dalam setiap bulatan tu tanpa dengung, 26 berbaris selain dan diizharkan. Okey, tengok soalan yang pertama. Izhar syafawi ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf mim dan ba. Jadi letak dalam tempat kosong tu apa dia? Huruf tu huruf apa, nak tulis apa Okey, tengok dia sama aja dengan jawapan dia. Kita boleh tengok balik dekat buku teks tadi. Kemudian yang kedua, huruf izhar syafawi ada berapa? 3. Huruf tersebut mestilah apa? Di dalam satu atau dua kalimah. 4. Kaedah bacaannya, yang pertama, ia hendaklah dibaca dengan bacaan mim mati mestilah daripada makhrajnya. Mestilah apa? Yang kedua, kadar bacaannya ialah jelas dan apa? Okey. Kemudian senaraikan huruf izhar syafawi. Yang ni kamu boleh rujuk dekat buku teks juga Okey, tengok muka surat 7. Muka surat 7 ni dia kata gariskan contoh kalimah dan keluarkan huruf izhar syafawi. Tu ustaz buat contoh yang pertama. Rabbihim fi wazillah. Okey.
Rabbihim fi tu ustaz garis di bawah dia dekat mim bertemu dengan fa. Kemudian di dalam kotak ustaz tulis huruf fa, huruf fa. Kemudian lagi yang kedua ustaz bagi lagi contoh. Li rabbihim yarhabun. Okey, li rabbihim yarhabun. Ustaz garis dekat bawah mim mati bertemu dengan huruf ya. Jadi dalam kotak tu ustaz tulis pula huruf ya. Okey, ini dua contoh nah. Dua contoh ustaz bagi. Kemudian kamu boleh buat macam ustaz buat tu untuk yang seterusnya. Kemudian tengok pula muka surat 8. Muka surat 8 ni dia kata bulatkan pada kalimah yang mempunyai hukum izhar syafawi. Yang ni kamu kena buatlah, carilah. Ni ustaz beri satu contoh. Ustaz beri contoh dekat wal yaktub bainakum katibun. Ini mim mati bertemu dengan huruf apa tu? Huruf kaf. Jadi izhar syafawi. Tapi di sini dia bagi contoh untuk dua kalimah. Satu bainakum, satu katibun. Tapi tetap mim itu selepas dia adalah huruf izhar syafawi iaitu kaf. Baik. Jadi sampai situ dulu. Mudah-mudahan kamu dapat memahamilah apa yang Ustaz ajak hari ini. Mudah-mudahan dapat kita baca Al-Quran dengan lebih elok dan bertajwidlah, insya-Allah. Jadi sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.